Okey, kita start dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kelapangan dan kesihatan yang baik kepada kita dan kita dapat meneruskan pengajian dalam ilmu fardu ain ini yang menjadi keutamaan dan kewajipan kepada kita sebagai seorang muslimah. InsyaAllah hari ini kita masuk siri ke-25 dan Kak Nur kira siri ini siri terakhir kita lah dalam membicarakan bab darah wanita. Alhamdulillah, Allah melapangkan minda dan dada kita untuk belajar memahami perkara yang rumit sebegini. Memang sepatutnya kita sebagai seorang muslimah mesti hadam bab darah ini kerana Allah takdirkan darah itu secara regular kepada kita dan berkait dengan banyak ibadat. Sebab itu ketika kita berada dalam keadaan haid, kita tak boleh beribadat. Jadi apabila kering darah juga, kita kena bersuci terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah. Itu memang keadaan yang ditetapkan kepada orang yang mengalami haid dan nifas. Dalam bab haid dan nifas ini, para ulama telah menyediakan kaedah-kaedah tertentu sebagai panduan kepada kita bagaimana kita nak menentukan darah yang keluar itu sama ada nak dihukumkan haid ataupun nifas. Ini pun kita dah belajar sebelum ni lah. Kalau bab haid macam mana kita nak tentukan darah yang keluar itu sebagai haid. Jadi ada 5 formula lah sebagai panduan kepada kita. Begitu juga dengan nifas. Ada 5 juga formula. Jadi kalau kita nak tentukan darah yang keluar itu sama ada haid ataupun nifas, kita tengok kepada formula itu. Cumanya kalau berlaku istihadah sama ada dalam haid ataupun nifas, ini juga disediakan panduan kepada kita bagaimana kita nak selesaikan. Jadi memang panjang ceritalah ya tak? Kita berbincang pun sehingga siri ke-25. Itu bermakna panjang dan itu pun tak tahulah maknanya kita boleh hadam ke semuanya ataupun kita masih lagi blur ya tak, nak kira itulah. Contohnya kalau berlaku istihadah dalam haid, apabila kaedah tamyiz, kita nak kenal pasti warna-warna darah tak, bukan sembarangan lah tu, tapi ulama telah menyediakan kaedah supaya kita boleh ambil sebagai panduan. Itu dia. Sebab itu apabila kita belajar dalam bab darah ini, kita tak boleh belajar dengan santai-santai. Tak boleh. Kalau kita dengar ceramah, tak apa santai-santai. Kerana bab darah ini merupakan ilmu fardu ain yang wajib dipelajari dan beramal dengannya. Kalau kita tak pernah belajar lagi bab darah ni, kena dahulukan daripada perkara lain. Kalau masa lapang kita sebelum ni kita guna untuk mendengar ceramah santai, kita tukarlah jadual kita. Dahulukan yang wajib, baru kita buat yang fardu kifayah. Itu. Okey, jadi minggu ni kita teruskan kategori yang kelima. Dalam yang telah kita bicarakan istiadah dalam nifas, iaitu golongan mutahayyirah. Jadi golongan mutahayyirah ni ada 3. Ada 3. Jadi kategori kelima, keenam dan ketujuh. Itu dia. Jadi kita masuk dulu golongan mutahayyirah mutlaqah.
Siapa dia golongan mutahayyirah mutlaqah ini? Golongan mutahayyirah mutlaqah ini ialah wanita dia lupa bilangan nifas dia. Ataupun bilangan haid dia yang terdahulu apabila nak dijadikan rujukan. Apabila darah yang yang sedang dialaminya, dia tak boleh nak tentukan dah berapa hari nifas dia. Ya tak? Yang mana darah itu telah melebihi 60 hari. Jadi apabila nak rujuk kepada adat yang terdahulu, dia tak ingat juga adat-adat yang lepas. Haid pun tak ingat, nifas pun tak ingat. Itu dia. Inilah yang dimaksudkan dengan mutahayyirah mutlaqah. Dia tak dapat membezakan sifat darah hak sekarang ni, hak yang keluar ni. Lepas tu dia dak ingat pula bila keluar darah yang pertama. Kemungkinan kalau lah lepas kelahiran tu keluar darah selalu, mungkinlah maknanya dak sampai ke tahap mutahayyirah. Tapi masalahnya hak yang sekarang ni dia tak ingat bila permulaan keluar darah dia tu. Mungkin hari ketiga lepas kelahiran, keempat ke dia dak ingat. Bila dah melepasi hari ke-60, maknanya bila nak kira mengikut tamyiz pun dia tak ingat juga warna-warna sebab tak catat. Jadi tak ingat warna-warna. Jadi apabila golongan yang ghairu mumayyizah ni, sepatutnya dia kena rujuk kepada nifas dia yang terdahulu. Hak sebelum ni mungkin anak sebelum ni anak kedua, ya tak? Ni sekarang ni ketiga. Jadi nak rujuk pun tak tahu juga. Jadi itulah masalahnya. Jadi bila dalam keadaan begitu, dia tak ingat bilangan haid dia, lepas tu waktu keluar bila tak ingat. Itu dia jadi dalam keadaan mutahayyirah mutlaqah. Itu dia. Jadi kemungkinan kekeliruan ini terjadi disebabkan dia lalai ataupun tidak prihatin terhadap darah yang keluar dan juga terhadap waktu-waktu suci dia. Ataupun kerana seseorang itu sakit berpanjangan ataupun dia gila lah. Dia gila waktu melahirkan, jadi dia dah ingat dah, memori dia lost misalnya. Jadi bila sampai ke peringkat mutlaqah ini, wajib ke atas mereka ini mengambil langkah ihtiyat. Yang kita dah sebut dah perkataan ihtiyat hari tu. Maknanya dalam keadaan ihtiyat tu, dia tak boleh menghukumkan kesemua darah yang keluar itu adalah nifas. Kerana nifas ada tempoh yang tertentu. Dan dia juga tidak boleh menghukumkan darah yang sentiasa keluar itu sebagai istihadah. Kecuali maknanya tetapkan darah itu mengikut kaedah yang betul. Yang telah ulama datangkan kaedah tersebut. Barulah. Maknanya kalau kita pandai-pandai, kita nak tentukan, okeylah hak sebelum ni tu kita anggap dia nifas lah. Hak lepas nifas ni kita anggap istihadah. Tak boleh. Itu dia. Dan oleh kerana dalam bab nifas ini ada kaitan dengan haid, ini menambahkan lagi kepeningan untuk menyelesaikan masalah mutahayyirah. Sebab itu kita kena belajar bersungguh-sungguh supaya kita dan juga orang lain, terutamanya anak-anak kita lah, tak sampai ke tahap mutahayyirah. Jadi apabila darah berterusan, nak kira pun tak tahu dah. Jadi bermula daripada dia dah tersedar tu, dia kena berihtiyat. Berihtiyat seperti dalam haid lah hari tu. Berihtiyat tu macam mana? Sebab kalau nak kiranya, kalaulah misalnya darah tu berterusan, dia rasa lebih daripada 60 hari. Bermakna bermula hari itu dia kena ihtiyat. Nifas tak ada dah. Maknanya tak boleh kira dah nifas tu. Maknanya tak boleh kira lah dalam keadaan sekarang ni nak kata nifas lagi. Tak boleh dah. Jadi dia kena berihtiyat dan dia kena tengok. Bila dia tak ingat adat nifas yang terdahulu, adat nifas dia dihukumkan
satu lahzah sahaja. Satu lahzah sahaja bermakna selepas satu lahzah tu dikira ihtimal. Dia berada dalam keadaan ihtimal. Bila berada dalam keadaan ihtimal, maksudnya dia dalam dua keadaan. Dalam keadaan nifas dan dalam keadaan istihadah. Jadi solat-solat dia sebelum ini tu, maknanya kalau ada tarikh kelahiran, dia tahu tarikh bila, maknanya bermula pada selepas tarikh kelahiran itu, dia kena qada semua solat dia. Kalau hari ke-100 dia baru sedar, maknanya bermula hari ke-100 itu dia kena berihtiyat. Kalau darah ada lagi lah maksudnya. Dia kena berihtiyat, maksudnya dia kena berada dalam keadaan ihtimal dan dia kena qada 100 hari sebelum itu. Kan teruk tu, mutahayyirah tu. Kalau dia sedar pada hari ke-61, contohnya dia tengok lebih dah darah 61. Jadi dia pun kata, darah dah lebih ni. Tapi bila nak tengok kepada darah, warna-warna darah, dia dah ingat. Sebab dia tak catat. Ya dah? Dan nak tengok pula kepada nifas yang terdahulu, dia dah ingat pula berapa hari nifas sebelum kelahiran ini. Jadi dia kena qada bermula pada hari pertama dia beranak tu. Makna bila darah keluar tu, dia kena berihtiyat sehingga hari ke-60 sebab dia dah tersedar pada hari ke-61. Bermakna 60 hari tu dia kena qada belaka. Sebab satu lazah tu maksudnya sesaat saja. Jadi kalau dia lah melahirkan anak dia tu dalam waktu zuhur, bermakna zuhur masih ada lagi kan? Jadi dia kena qada solat dia. Itu dia. Jadi janganlah kita sampai ke tahap mutahayyirah, terlalu membebankan. Jangan biarkan anak cucu kita jahil tentang hukum hakam haid dan nifas ini. Itu cara penyelesaian bagi golongan mutahayyirah mutlaqah. Ada nak tanya tak setakat ni? Ada nak tanya? Kalau mutahayyirah mutlaqah ni memanglah teruk, ya tak? Maknanya apabila dia tersedar pada hari itu, dia tak dapat menentukan nifas dia pada tahun ni. Maknanya nak rujuk nifas terakhir dia pun dia tak ingat. Itu bermakna dia tu berada dalam keadaan mutahayyirah mutlaqah. Jadi dia kena berihtiyat. Dan apabila berihtiyat, maksudnya dia kena qada semua tu. Kalaulah dia ingat macam kita belajar sebelum ni, memayizah tu 40 hari merah, 20 hari hitam, maknanya selesai. Cuma dia kena qada hak yang bukan nifas saja, ya dah. Itu dia. Okey, jadi kita tengok kategori ke-6. Kategori ke-6 pula ni mutahayyirah juga, tapi dia taklah lupa belaka. Cuma dia ingat waktu nifas dia, tapi dia ingat bilangan. Contoh dia kata, dia ingat nifas dia tu mula keluar sebaik sahaja lepas beranak, tapi dia ingat berapa hari. Ada juga orang lagu ni. Dah ingat berapa hari, dia ingatlah masa pas beranak tu dia kata memang keluar darah. Itu dia. Tapi dah ingat dah tempoh yang lama tu, mungkin dah belajar sebelum ni, dah kisah, ya dah. Dah ingat pula bilangan tu. Okey, jadi macam mana nak selesai? Okey, jadi berdasarkan kitab Al-Ibanah wal Ifadah, dia sebut macam ni. Hukum dia, nifas dia tu satu lahzah sahaja, iaitu darah yang mengiringi masa dia beranak. Itu dikatakan nifas dengan yakin. Sebab dia tahu, dia ingat kan, lepas beranak tu dia kata ada darah, tapi dia tak ingat berapa hari. Bermakna apabila kita nak hukumkan nifas dia tu satu lahzah saja, walaupun sebenarnya tu nifas dia tu banyak, ya tak? Tapi cara menyelesaikannya, hukum dia, makna nifas dia hanya satu lahzah sahaja dengan yakin. Sebab selepas itu kemungkinan darah dia berhenti ataupun darah dia tu bersambung. Jadi
dia kena mandi wajib selama-lama darah keluar berterusan itu apabila dia nak menunaikan solat fardu. Itu dia. Jadi bermakna sehingga dia nak cuba selesaikan masalah itu, yang mana darah sedang keluar tu, dia kena mandi wajib setiap kali nak solat. Bermula pada hari pertama lah sepatutnya. Jadi kalau dah dia tak buat dah sampai ke 60 hari, bermakna dia kena qada daripada hari pertama tu. Sama macam tadi lah. Sebab dia dah ingat tu. Dia tak ingat bilangan. Cuma dia ingat, dia kata waktu keluar tu dia ingatlah lepas beranak. Tapi haid dia pun memang tak boleh nak kira secara tepat juga. Jadi hukum kepada mereka ini, nifasnya hanya satu lahzah sahaja. Dia kena qada lah solat semua-semua tu. Kalau dia tersedar pada hari ke-70, maknanya 69 hari dia kena qada solat. Itu. Okey. Itu bahagian ke-6. Jadi yang kita kata ihtiyat tadi tu sama seperti mana yang kita belajar dalam bab haid. Maknanya waktu ihtimal tu dia boleh buat solat, dia boleh. Kalau dia mengerjakan umrah ke haji ke, dia boleh tawaf boleh. Dia boleh puasa dan dia boleh mandi wajib, dan kalau berlaku talak ke atasnya, maknanya tetap berlakulah, dia kira. Dan dalam masa yang sama dia kena menjauhi perkara-perkara larangan ketika haid. Itu memang teruklah orang yang sampai ke tahap mutahayyirah. Sebab itulah kita kena sebarkan ilmu tentang darah ini supaya kita dan juga mereka tak sampai ke tahap mutahayyirah. Makna mutahayyirah tu sendiri dia bingung dan juga membingungkan orang yang cuba menyelesaikan masalah dia. Last dia kena ikut kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama. Itu dia. Itu masalah kalau darah keluar sokmo lah. Kalau darah berhenti dah, maknanya sehingga darah berhentilah dia kena qada tu. Ataupun dia kalau dia tersedar hari ke-61 misalnya. Jadi start hari 61 tu dah dia buat dah. Dia maknanya dah berihtiyat dah. Maknanya ya dah. Haid dia berhenti hari ke-70 misalnya. Jadi hari ke-61 hingga hari ke-70 tu dah dia buat dah di ihtiyat ni. Cuma dia kena qada hari pertama hingga 60 je lah. Tu dia. Tapi kita bimbang darah tu dak berhenti. Mungkin berhenti sekejap keluar pula, berhenti sekejap keluar pula. Ya dak? Itu dia. Jadi kalau berhenti sekejap keluar pula tu, maknanya kena sentiasalah berihtiyat tu. Dia kena anggap dia tu berada dalam keadaan ihtimal. Itu dia. Okey, setakat ni boleh faham ke tak? Faham tak? Ida faham tak dah? Dah faham masuk dah? Dah? Kita dah apalah dah kan, dah terlibat ni dah. Kita dah terlibat, tapi maknanya mungkin kita akan beritahu anak-anak kita. Sebab kita pun tak ada darah-darah dah kan. Dok beranak dah. Cuma kena cover lah ke anak-anak kita tu, jangan sampai ke tahap mutahayyirah. Itu dia. Nur nak tanya kan Nur? Dah tanya TZ, tapi kalau kita faham tu rasa macam sebab baru dengar suara TZ ni, jadi hak depan tadi tu nunjuk dengar lah TZ kata apa biasa kan TZ akan hantar semula khabar tu, dengar dari awal lah semula, insyaAllah kan. Okeylah. Okey, itu 6 kategori. Dan kategori yang terakhir iaitu dia hak tadi dia dah ingat bilangan, dia ingat waktu keluar. Hak yang ketujuh ni dia ingat bilangan nifas, tapi dah ingat pula bila keluar darah. Bila start keluar darah. Contohnya kalau dia kata aku ingat bilangan nifas terakhir dahulu, tapi dah ingat bila mula keluar.
adakah maknanya lepas beranak tu keluar selalu ataupun beberapa hari selepas beranak tapi sebelum berlalunya 15 hari. Dia kata gitu. Dia dah ingat. Dia dah ingat bila. Dia ingat bilangan tapi dia dah ingat pula bila start keluar darah. Itu dia. Jadi hukum bagi mereka yang seperti ini, yang pertama, 10 hari selepas beranak adalah nifas yang diragui. Selepas 10 hari sehingga hari ke-24 merupakan waktu suci yang diragui. Sebab apa tu? Sebab ada kaitan dengan 15 hari yang kita belajar sebelum ni. Kan bila lepas 15 hari darah dak keluar dalam nifas itu, kan darah selepasnya akan dikira sebagai haid, ya dah? Itu ada kaitan lah tu. Jadi ulama menetapkan macam ni. Bagi golongan yang dia kata dia ingat bilangan nifas berapa hari tapi dak ingat pula waktu keluar. Itu dia. Jadi hari ke-25 barulah suci dia tu dihukumkan secara yakin. Selepas hari ke-25 pula diragui. Berlakunya haid itu dengan kadar sehari semalam. Jika dia tu tak pernah haid lagi. Maknanya bagi orang yang dia beranak kali pertama tapi tak pernah haid, kan kita belajar sebelum-sebelum ni kan. Mubtada'ah tu, mubtada'ah yang tak pernah mengalami haid. Itu panjang cerita. Sebab itu kita kata bab ini begitu memeningkan, terutamanya apabila sampai ke tahap mutahayyir. Jadi maknanya golongan dia diragui. Kalaulah orang yang dah beranak pun selepas hari ke-25 tu maknanya haid dia diragui juga. Dengan kadar haid dia tu yang terdahulu. Jadi nak kira warna. Maknanya selepas tempoh itu barulah dikatakan waktu suci yang diragui juga. Jadi dia kena mandi setiap kali nak menunaikan solat. Ini orang mutahayyirah ni memang pelik lah. Pelik apabila dia tak boleh nak rujuk kepada nifas dia yang terdahulu ataupun haid yang terdahulu. Mungkin sebab kita kata kita sekarang ni kita tak heran lah apa yang ulama bincang dulu tu kemungkinan berlaku pada zaman ini. Ya tak? Sekarang ni kalau kita tengok macam-macam, ada orang yang Kak Nur nampak sangat tu, ramai orang yang ditidurkan bukan sebagai pesakit COVID saja. Orang sakit paru-paru ke, orang sakit buah pinggang ke, yang buah pinggang yang baru nak tentulah, maknanya doktor baru nak diagnose tu, ada yang ditidurkan. Jadi kalau dah ditidurkan lama-lama tu, lepas tu sedar-sedar darah keluar, ada memang nifas dak lah kalau orang dak beranak, ya dak. Tapi kalau orang haid ni, maknanya bila sedar-sedar daripada tidur tu ataupun bila dia sedar daripada gila contohnya, darah keluar. Jadi dia tak tahu pun bila bermula darah tu. Ya dak? Kan menimbulkan masalah. Kalaulah kita kata orang ni kerana apa penyakit tu boleh tahan, tapi orang yang lalai tu, yang tidak ada catatan, yang tidak ambil berat tentang darah-darah yang keluar daripada tubuh badan dia tu. Sedangkan Allah takdirkan kita sebagai wanita ini didatangi haid, didatangi darah. Dengar tak suara Kak Nur ni? Dengar. Tak jelas ke? Jelas. Sebab Kak Nur tengok macam benda ni tak bergerak je. Speaker Kak Nur tu macam tak bergerak. Okey. Ya. Okey, gitulah maknanya kalau kita nak selesaikan masalah golongan mutahayyirah dalam nifas ni.
kita senang je kita memberitahu hukum dia macam ni. Tapi orang tuan badan sendiri nak melaksanakan tu memang teruk. Ya tak? Sebab nifas ni kan lama, 60 hari. Kalau haid tu boleh tahan. Ya 15 hari je kan. Ya kira bulan-bulan gitu. Tapi kalau nifas 60 hari, bermakna kalaulah dia berada dalam keadaan mutahayyirah, dia kena qada tu dari hari pertama sehingga hari ke-60. Tu kalau dia sedar pada hari 61. Kalau dia sedar pada hari ke-100, keluar darah tu 100 hari dah, kena qada 100 hari. Itulah. Tizek. Ya. Tizek, Ya. nak tanya ni. Tadi kan Tizek kata setiap kali nak solat tu kena mandi wajib. Maknanya setiap waktu, maksudnya gitu. Ya. Bukan maksudnya ambil wuduk saja tu tak. Maksudnya memang kena mandi terus. Kena mandi wajib terus. Satu waktu sekali mandi wajib. Ya, setiap kali dia nak solat dia kena mandi wajib. Setiap kali nak solat lah. Sebab apa? Sebab apabila dah dia dalam keadaan mutahayyirah ni, maknanya kita tak boleh dah nak tentukan nifas dia berapa hari bila dia mandi wajib. Bermakna tak tahu nifas tu suci bila. Jadi bila tak tahu nifas tu suci bila, jadi dia kena setiap kali nak solat dia kena mandi wajib. Sebab bimbang takut dia tak suci lagi. Itu maksudnya tu. Itu teruk tu kan. Teruk. Kan kalau masa tu kita cuma ambil wudu saja kan. Wudu baru setiap kali kalau kata nak solat tu maknanya ambil wudu je, tak payahlah mandi wajib. Tapi ni memang kena mandi wajib. Hak itu tu istihadah tu. Hak istihadah biasa, tak apa. Betul. Maknanya Allahu Rabbi, ya Allah, sungguh. Memang teruk lah dah kalau sampai ke mutahayyirah ni. Sebab itulah ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama dia tekankan kepada kita supaya belajar. Sebab kita ditakdirkan setiap bulan ada haid tu kan. Jadi kalaulah tiap-tiap bulan, maksudnya kita kena uruskan betul-betul darah itu. Supaya kita dapat beribadat dalam keadaan suci. Sebab ulama kata kalau kita didatangi haid kena mandi dulu, ya tak? Supaya ibadat kita tu terjamin diterima oleh Allah dalam keadaan suci. Dan bukan kata solat saja ni berkait dengan darah-darah ni. Ibadat-ibadat lain pun berkait. Sebab itulah kita kena fahamkan diri kita, keluarga kita dan juga kawan-kawan kita lah. Itu dia. Okey, ada soalan nak tanya. Sebab hari ni tak banyak dah lah. Ni habis dah. 7 dah saat ni kan. 7 dah TZ terangkan tu. Habis dah kategori yang istihadah dalam nifas. Cumanya kemungkinan lah. Maknanya kita adakan sesi soal jawab je lah. Ya tak? Kemungkinan sebelum ni ataupun jawapan-jawapan sebelum ni tu ada yang masa tu mungkin nak terang lebih panjang tu, masa kita nak kejar masa mungkin. Lepas tu hari ni ataupun kemungkinan ada jawapan-jawapan yang boleh dihuraikan lagi. Nanti Tiza akan beri contoh tu. Okey, ada tak nak tanya orang lain? Okey. Kalau tak ada, maknanya kita berhentilah mengenai golongan mutahayyirah setakat ni je lah. Ya dah. Jadi kemungkinan kalau kita jumpa orang yang benar-benar mengalami mutahayyirah ni, lagi susah kita nak selesai. Mungkin ada lagi keterangan-keterangan yang menambahkan kepeningan untuk menyelesaikannya. Ya dah. Ni mungkinlah ulama beri contoh. Setakat dia ingat, dia kata dia ingat kadar, dia dah ingat bila tu keluar darah itu. Hak tu je. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang mengalami mutahayyirah ni, kemungkinan banyak lagi pula ia khabar pula. Dia kata mula gini. Jadi menambahkan kepeningan lagi. Jadi tak apalah. Sebab itu ilmu fardu kifayah bagi kita. Untuk kita membincangkan tentang keadaan
mutahayyirah ni. Hak yang fardu ilmu fardu ain tu, hak bagian haid tu, hak yang kita belajar lama tu kan. Hak itu penting, kena tahu. Itu dia. Okeylah, selesailah bahagian tu. Dan insya-Allah hari ni pun insya-Allah akan selesai. Okey, ada soalan tak setakat ni kok nak tanya? Kita buat sesi perbincangan lah. Sebab kita baru tengah jam ya tak? Ada mungkin ada masa setengah jam lagi ke? Kita kok lah ada. Ada nak tanya? Kalau tak ada, Kak Nur cuba datangkan persoalan-persoalan yang biasa orang tanya dan ustaz pernah bukukan dalam kitab yang berkaitan dengan haid jugalah. Berkaitan dengan solat ke apa benda tu, Kak Nur tak berani lah nak jawab sebab benda-benda tu kadang-kadang tu dia banyak pandangan. Ya tak? Kan salah khabar kan jadi lagu lain. Tapi insya-Allah bab haid ni, bab darah insya-Allah. Jadi Kak Nur cuba datangkan satu permasalahan yang telah dibincangkan dan ustaz pun Kak Nur pernah dengar ustaz terang dan Kak Nur pernah tengok dalam kitab yang Kak Nur guna tu, kitab tebal yang dikarang sendiri oleh Maulana Mansur. Okey. Jadi mungkin ada orang tanya, apakah hukumnya berwuduk ketika haid? Mungkin kita pun, sebab Kak Nur pernah dengar juga ni ada sahabat kita yang berwuduk ketika haid ataupun dia mandi wajib ketika dia dah yakin lah maknanya macam mana. Jadi jawapan daripada kitab hak tebal tu, dia kata wuduk dia memang tak sah lah, kita pun tahu ya dah. Tidak sah kerana haid ataupun kerana berada dalam keadaan nifas. Kerana haid dan nifas dia tidak boleh berhimpun bersama wuduk. Bahkan kita tengok bahkan pula ni. Bahkan haram kerana dianggap bermain-main dengan perkara ibadah. Jadi dalam kitab tebal tu, kitab bicara darah wanita tu, dia ambil rujukan daripada kitab Sabilal Muhtadin. Iaitu kalau Kak Nur tengok kitab tebal tu, bicara darah wanita tu, dia ada sebut di muka surat 937. Ni maknanya wuduk dia tu memang tak sah lah, memang tak sah kan berada dalam keadaan. Tapi kalau orang juga berwuduk ketika haid adalah haram, kerana dianggap bermain-main, maknanya anggap bergurau-gurau kan benda gitulah, perkara yang berkaitan dengan ibadah. Tu jadi tak boleh. Okey, yang kedua, mungkin ada orang tanya lah ni, hukum menggunakan sistem ni, susuk Noplang ni, IUD, ya tak? IUD ke pernah panggil ni? Nur, cuba respon sikit. Nur panggil benda tu, kok Nur pernah dengar lah. Orang tak boleh. Ini Tizek. Sebab dok rajin guna, dok rajin pakai, rajin dengar tapi tak tahu apa. Kan ada tak? Sebab tak rajin guna semua. Ya. Dekat Ani tu. Ani lah. Ani ada tak lah ni? Tak ada nampak macam Ani ada. Ni ada? Cuba respon ni. Benda ada ni. Ani. Orang panggil benda ni IUD ke benda ke? IUD orang pakai bawah tau. Hak ni Noplang kan? Cakap. IUCD. Itu tanya mesej diri barulah. IUCD. Okey. Maknanya ada orang tanya ni, apakah hukum menggunakan sistem Noplang ni? Ada orang dimasukkan sesuatu dalam ni ya tak? Untuk Kak Nur pernah dengar juga memasukkan sesuatu dalam lengan ni untuk menghalang daripada mengandung kan ni? Ya tak ni? Ni. Betul. Okey. Lepas tu orang apa ni dia pakai Kita tahu ke 5 tahun ke pulang benda ni lah. Okey, itu. Jadi kalau orang buat benda tu,
dia pakai IUCD pun, makan pil perancang, kondom dan sebagainya tu macam mana? Ada orang tanya. Jadi kalau kita tengok di sini ada 3 huraian. Yang pertama, kalau perbuatan memandulkan lelaki dan perempuan memang haram. Hak ni mungkin maksud dia nak kekal lah, kekal tak ambuh beranak dah maksudnya kan. Hak kekal memang haram. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau dia melakukan perkara-perkara tersebut tu untuk menghalang kelahiran anak, untuk menghadkan bilangan anak dia juga haram, melainkan dengan sebab yang diharuskan oleh syarak bagi individu tertentu. Mungkin kerana penyakit lah, ya tak? Rasa TZ rasa kerana penyakit. Maknanya kerana penyakit dia pun pakai benda tu. Maknanya untuk menghalang daripada mengandung. Tapi kalau hak yang kekal tu kata kalau tak ada sebab lah maksudnya, haram lah ulama kata. Kalau hak ni pun, hak yang kedua pun untuk menghalang kelahiran daripada berlaku, untuk menghadkan bilangan pun haram ulama kata. Okay. Yang ketiga dia merancang dan menyusun keluarga dari segi kesihatan, pendidikan, ataupun kebahagiaan keluarga dengan cara yang selain daripada hak dua tadi. Maknanya hukum dia harus. Hak ni berdasarkan kepada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada tahun 1991. Maknanya kalau dia tu merancang, maksudnya sementara lah dia pakai dah. Mungkin dia nak merancang anak dia 3 tahun sekali ke, ataupun 5 tahun sekali ke, dia nak menjarakkan, tapi bukan dia tak boleh mengandung terus. Jadi hak ni saja yang diharuskan. Hak ni sebenarnya hasil keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang telah keluar pada tahun 1991. Sebab memang orang akan tanya lah bila berlaku perkara-perkara yang menyalahi, ya tak, perbincangan ulama, orang akan tanya. Jadi hak ni saja boleh. Hak lain maknanya kalau dia nak menjarakkan, maksudnya dia pakai dalam tempoh 3 tahun boleh. Tapi kalau dia pakai terus tu, hak tu tak boleh. Tu. Okey. Soalan perkara ketiga, iaitu adakah berdosa wanita yang berhaid dia menahan diri daripada makan dan minum dengan tujuan berpuasa? Sebab hari tu ada juga dalam grup kita kan, ada orang kata dah sebab dia tu mungkinlah keluar darah, dia puasa, pagi tu dia puasa, lepas tu mungkin pukul 3 tu keluar darah. Bila keluar darah tu, biasa-biasa darah dia tu berhenti. Maknanya kalau hari pertama tu dia berhenti. Mak sikit je keluar. Ya tak? Jadi dia ingatkan mungkinlah dia rasa macam bukan haid. Itu dia. Sayang. Jadi dia sayang. Dia sayang. Kan ada Izzah tanya gitu. Sayang dah. Dia sayang dah pukul 3 dah kan. Maknanya kalau dengan tujuan berpuasa haram, berdosa. Maknanya kalaulah keadaan misalnya tidak ditentukan lagi tu, darah dia tak confirm lagi, maknanya haid ke dok ke, mungkin baru hari pertama tu, hak tu wallahu alam. Tapi kalaulah dia dah haid dah, lepas tu kemungkinan berarti suci dah, dia pun puasa lah, dia pun puasa, tiba-tiba keluar balik, maknanya dia dia pun nak teruskan lah puasa dia tu. Tu yang tak boleh tu, berdosa. Tapi kalau hari pertama tu hak dia tak yakin lagi haid, mungkin keluar, ya tak? Maknanya hak gitu tu dia pun maknanya teruskanlah. Moga-moga dia kata hukum istihadah. Ya tak? Sebab biasa-biasa dia akan keluar gitu kan. Maknanya bagi TZ rasa hak yang dok dihukumkan haid lagi tu,
rasa dah apa hak yang telah dihukumkan haid dah tu. Maksudnya dah 5 hari dah keluar haid. Jadi hari ke-6 tu mungkinlah dia mandi dah. Tiba-tiba mandi tu mungkin keluar pula darah. Sepatutnya bila keluar darah pula tu memang dia haid lah. Ya dah, waktu yang tak boleh berdosa. Berdosa di sini. Tapi ada dua keadaan lah situ tu. Macam Izzah tanya. Ke mana ni? Nur nak tanya ni TZ, tapi TZ pun habis dulu TZ tu. Lepas tu baru Nur nak tanya kat gini. Habis dah ni. Habis dah. Habis dah. Gini. Nur nak tanya gini. Nur nak tanya kata gini lah. Selepas bersama dengan suami. Okey. Selepas bersama dengan suami, lepas tu tiba-tiba tu kita lepas pada tu kita mari haid katakan TZ. Mari haid. Lepas tu macam jadi bila lepas bersama tu tiba-tiba tu dah yelah bila maknanya lepas tu kita nak rasuh apa tiba-tiba kita tengok dah semayang, maksudnya masa sebelum tu tak ada apa-apa pun, tapi selepas tu bila kata nak bersih tu ada mari haid. Okeylah, lepas tu pula nak tanya dia macam kalau kita bersama tu yelah lepas tu cara nak mandi tu maknanya nak macam mana dia? Nak mandi dulu masa sama tu ke ataupun bila lepas pada tu ada haid tu maknanya tunggu haid tu kering dulu pula ke baru nak mandi ke? Macam mana ke Zek? Okey, kalau masalah gini maknanya sebelum bersama tu memang kita dalam keadaan suci kan? Ya tak no? Maknanya kita suci dah. Ya, okey. Betul. Okey. Jadi selepas bersama tu maknanya keluar darah. Jadi kemungkinan darah itu akan jadi haid kan? Sebab dia kemungkinan akan dua keadaan. Satu kemungkinan kerana mungkin terluka. Tapi kalau kita tak pernah lagi mengalami terluka-terluka tu sebelum ni, maknanya darah yang keluar selepas bersama itu kita anggap dia haid lah. Kita anggap dia haid. Bila kita anggap dia haid, kita tak boleh mandi lagi junub tu. Kita tak boleh mandi lagi junub sebab kita dalam keadaan haid. Jadi kalau betul lah kita haid, maksudnya darah keluar selepas tu memang cukup 24 jam. Jadi selepas haid, selepas habis haid, kering haid tu baru kita boleh mandi dua-dua tu. Mandi sekali saja merangkumi dua. Macam ke nifas dan wiladah. Tu. Okey. Takut macam bila tu takut kena mandi dulu masa kita junub tu dulu, lepas tu bila dah haid itu berterusan tu bila haid itu kena semayang pula sekali lagi. Maksudnya kita buat sekaligus je lah, makna junub dengan haid tu bila dah betul-betul bersih tu. Ya. Makna macam wiladah dengan nifas hari tu lah. Maksudnya bila kita dalam keadaan haid ni mandi junub kita tak terangkat. Maksudnya. Okey. Okey, seterusnya soalan. Ada orang dia mengalami keputihan. Dia tanyalah keputihan dia tu adakah dia nak hukumkan seperti haid ataupun istihadah. Keputihan. Okey, jadi jawapan dia keputihan itu bukan haid dan bukan istihadah. Sebab istihadah ni maksudnya darah. Keputihan tak ada darah kan? Sebab yang TZ faham lah, orang keputihan ni memang tidak ada darah kan? Dia macam cecair macam ada keluar seorang gitu tau. Sama ada sebelum keluar haid ataupun di pertengahan suci dia keluar kan? Ya, warna dia mungkin warna putih ataupun warna jernih. Sama ada cair ataupun berlendir kan? Keputihan tu. Jadi keputihan sebenarnya dia bukan haid dan bukan istihadah. Dia cecair ataupun lendir yang najis. Jadi bila nak menunaikan solat, dia kena menyucikan dulu. Maknanya kena bersuci dulu, kena basuh dulu. Tu. Orang yang mengalami keputihan. Maknanya kalaulah dia tu keluar tu bukan berterusan macam orang istihadah keluar seumur, maknanya dia kemungkinan keluar tu macam dalam kalau tempoh sehari tu mungkinlah
keluar sekali, lekat di panties ke ataupun di panty liner ke lekat dah. Tapi dok lah kata sentiasa keluar. Kalau hak yang hanya maknanya keluar lekat di panties tu, maknanya kena basuh je. Bila nak solat, wuduk dan terus solat. Gitu je lah. Maknanya dia kena pakai lah maknanya supaya sebab keputihan ni najis. Jadi kalau dia nak pakai balik seluar panties tu, maknanya dia kena pakai panty liner lah supaya tak terkena. Tapi sebaiknya maknanya kena salin lah. Itu dah. Pakai pula masa nak semayang tu. Tapi kalau keluar, batal solat. Tu orang keputihan. Tetapi kemungkinan ada orang yang keputihan dia tu keluar berterusan. Jadi hak keluar berterusan tu, dia kena melakukan persiapan wuduk dia seperti orang yang beristihadah dulu. Dia kena bersuci dulu, dia kena sumbak, dia kena pakai cawat. Maknanya macam orang istihadah tu lah. Masuk waktu baru dia dia ambil wuduk dan kena segera menunaikan solat. Itu yang keputihan yang sentiasa keluar. Okey, ada nak tanya tak? Okey, tak ada. Ya? Ada nak? Bila ingat kepada pelajar lah. Biasa pelajar dia terus berwuduk. Kadang tak bersih pun. Dia nak kerja masa dia pergi berwuduk. Ada ramai gitu banyakkan pelajar. Yalah. Jadi kena ingatkan pelajar lah. Anak-anak kita lah. Maknanya kena ingat. Sebab kalau sekolah tu memang dia nak kejar masa kan. Dan masa solat dia tu kan pendek. Lepas tu berebut ambil asma, berebut tandas apa sebelah lah. Dia tak bersuci pun. Mayang lalu, ambil wuduk mayang lalu. Kebanyakan gitulah yang berlaku. Jadi kita kena khabar pesan lah ke anak-anak kita lah terutamanya. Gitu. Sebab anak-anak pegang banyak aja dia. Dah apa. Maknanya dia buat lah gitu tu yang bersih. Sebab dia belaka tu kalau nak sama. Pada rumah pun kadang dia lah. Kena jadikan amalan. Macam kita mulalah setiap kali nak semayang mesti kita pergi tandah kan. Maknanya dok semayang gitu-gitu tu. Maksudnya. Okey lah. Lepas tu pad pula tu kena basuh. Sebelum buang kena basuh. Yelah, zaman-zaman kita mula kita kan bercakap gitu Naro. Maknanya masing-masing kita buat. Kadang kita sebagai ibu ni tak perasan juga. Perasan benda kita tak tercoverkan dok kena basuh. Bila dia belajar tu kat sekolah, ustazah dia cover basuh. Ibu ceritakan dia basuh. Yelah. Kadang sibuk-sibuk tak sedar, kadang nak cover. Lah, mungkin kita ingatkan benda tu orang tahu tau. Okey. Cik Zek. Ya. Cik Zek. Ya. Anu nak tanya hok kata hok tadilah bab pek tu hok dok basuh tu kan pakai buang terus tu. Sebab benda tu nu tak tahu lawan lain tapi dari pengalaman masa nu zaman muda-muda juga dulu dah pernah duduk asrama kadang-kadang macam kata itulah kita bila dah habis tu kan kita suka ripoh bila betul-betul kering tu buang sekaligus je dok basuh dok benda lepas tu macam mana tu TZ dengan hok yang dah zaman muda-muda dulu tu kita dok basuh dok benda tu. Okey. Hak tu sebenarnya ia tak berkait dengan ibadat. Maksudnya cumanya dari segi akhlak lah kan kita kan diajar dengan akhlak Islami ya. Ya dah tak budaya kita pun sama. Kalau ada pertentangan budaya Melayu dengan budaya Islam, kita kena ikut budaya Islam. Maksudnya sebaiknya sebab darah kita tu kan kotor. Kita pun kalau orang tengok darah kita malu ya dah. Sewajarnya kita basuh dulu. Maknanya kita amalkan gitulah senangnya sebab bila dah lama, bila dia dah kering payah nak basuh tu. Maknanya setiap kali kita tanggalkan tu
kita basuh lalu. Itu budaya Islam lah, sebab Islam pun mengajar kita tentang kebersihan. Ya dah. Dan dari segi adab pun memang comel gitu basuh. Walaupun kita kata orang yang buat macam kita dulu-dulu tak salah, maknanya tu bukan ibadat. Ya dah. Maknanya kalau kita dah terbuat dah gitu, maknanya tak apalah, tak ada kena kifarah ke apa benda, tak ada. Terbuat masa remaja dulu. Ya. Masa tengah nano-nano, tengah tahu benda dulu, biasa sangatlah tak mampu mengaku. Iyalah, bukan seorang weh. Tapi dah apa hak tu. Ya dak berkait dengan ibadat. Siap basuh dengan sabuk. Iyalah, maknanya kalau orang yang dah tahu dah. Pilih air kongsi kan jadi bau lah. Malu lah jadi. Memang ya hukum dia tu kan buang sekali, tapi basuh dulu dengan sabun. Kita fikir apa sabun cepat hangat habis. Ini basuh pek dengan sabun. Tak boleh bau busuk. Ya. Zaman muda-muda. Kadang ada juga yang dengar macam Ustazah cakap apa, darah ni kalau buang gitu saya tak suka. Saya tak suka tu yang jadi yang jaga. Betul. Allah. Okey. Ya, Ti. Salam Ti. Saya minta penjelasan semula Kak Nun. Hari tu awal-awal saya tak ada. Saya nak apa ni? Katakanlah seorang tu dia didatangi haid. Di pertama tu katakan pukul 8 contoh ni. Contoh. Lepas tu tak ada. Tak sehinggalah pukul 4 pula contoh pukul 4 petang. Contoh pukul 8 lepas tu pukul 4 pula. Lepas tu tak ada. Hari pertama tu. Contoh hari kedua tu pun katakanlah sama kau gitu. Lepas tu dia macam apa ni putu kau. Lepas tu hari keempat tu bawah dia ada contoh lepas tu dia berhenti keempat. Lepas tu mari pula hari ke-10. Boleh tak Kak Nun terangkan macam ni? Okey. Terima kasih. Okey. Bunyi suara. Siapa dah tutup mic? Okey. Kalau kejadian darah terputus itu, kita kena alert lah. Sebab kita nak kira ni. Kita nak kira adakah darah-darah yang keluar itu cukup 24 jam. Sebab kalau tak cukup dalam tempoh 15 hari, bukan haid. Itu dah. Jadi kita kena kira betul-betul. Contoh, kita kata darah keluar pukul 8. Pukul 8, maknanya kita rasalah darah tu keluar kan. Kita rasa sehingga pukul 12. Pukul 12 tu kita pun tak berasa dah keluar. Kita tak berasa dah keluar. Dan bila kita tengok pun memang kering. Jadi kita pun tanda. Bermula pukul 8 hingga pukul 12 tu 4 jam. Okey, 4 jam. Kita tandalah tu. Lepas tu darah tak keluar waktu zuhur dah ni. Tak ada darah. Sebab pukul 12 saat ni kita cek tak ada. Memang kita pun rasa kering. Kita tak rasa dah ada sesuatu yang keluar. Okey, jadi masa waktu zuhur tu kita kena solat. Kita kena solat sebab darah kita baru 4 jam. Tak sampai pun lagi 24 jam. Walaupun kita kata sebelum ni dia akan keluar semula ke macam mana ke, hak yang akan dihukumkan haid. Hak itu kita jangan kisah, cuma jadi panduan lah kepada kita sebab kita pernah ada haid, maksudnya gitu. Okey, jadi 4 jam. Lepas tu darah tak ada lah, daripada zuhur tu tak ada. Lepas tu waktu insyak pula. Waktu insyak maghrib kita solat dah ni. Waktu insyak tu kita pun nak solat mungkin pukul 9. Kita tengok tu. Okey, pukul 9 tu darah ada. Okey, kita pun tanda pukul 9 ada darah. Pukul 9 ada darah, kita pun memang rasa darah tu keluar lagi. Maknanya walaupun kita bersuci pun, maknanya kita berasa darah tu ada keluar. Dan bila kita tengok di pad pun ada lagi. Bermakna darah tu adalah tu. Bermula daripada pukul 9. Okey, kita tengok sampai pukul berapa? Hak tak ada.
Contoh pukul 6. Pukul 6 tu rupanya kering. Kita nak semayang pukul 6 tu tak ada darah. Bermakna kita pun tanda 9 hingga 6 pagi. Jadi berapa jam? 9 jam kan? 9 hingga 6 pagi 9 jam. Okey, kita pun campur dengan 4 jam tadi tu. 13 jam dah. 13 jam tu tak cukup pun lagi 24 jam. Okey, jadi subuh, sebab saat ni kita tengok pukul 6. Subuh ada lagi. Kita pun kena solat subuh itu. Kena solat sebab tak ada darah masa tu. Okey, kita pun solat. Rupa-rupanya pukul 1 esok kan tu ada. Okey, bila ada kita pun tanda pukul 1 mula keluar. Tengok darah tu berhenti bila? Maknanya pukul 1 ada, pukul 2 kita tengok ada, pukul 3 ada, pukul 4 ada, pukul 5 ada. Okey, pukul 5 ada, pukul 6 berhenti. Okey, pukul 5 sampai pukul 6 tu mungkin kita rasa memang tak ada. Jadi kita pun jangan kira lah sampai pukul 6, kita kira 1 hingga 5. Okey, 1 hingga 5, 5 jam. 18 jam dah. Okey. Pukul 6 tu tak ada. Kita pun semayang. Kena semayang. Asar ada lagi. Semayang asar. Semayang asar apa sebab tak ada sampai kesok. Sampai kesok tak ada. Lusa pula. Start lusa pukul 8 pagi misalnya. Pukul 8 pagi keluar dah. Memang keluar dah ni. Keluar hitam merah-merah memang keluar semuanya. Okey, dari start pada pukul 8 pagi tu sampai pukul 8 malam tu 12 jam dah. Maknanya memang kita confirm darah lah sebab kita berasa ni. Kita berasa darah tu baru keluar. Okey, jadi dah kita campur dah saat ni 12 jam campur 18 jam tu 30 jam dah. Maknanya bermula hari ketiga tu memang semua haid. Okey, jadi bila haid tu maknanya kita tak leh dah lah semayangnya. Maknanya kalau berhenti darah sekejap tu, lepas itu kena mandi wajib. Kalau kita yakin kita kata mungkin berhenti dah ni, kita kena mandi wajib. Walaupun selepas itu darah dah keluar dah ke ataupun darah keluar balik ke, akan dikira haid lah dah. Maknanya bila darah keluar balik selepas pada kita mandi wajib tu, hak berhenti akhir tu. Hak akhir sekali berhenti. Rupa-rupanya memang ditakdirkan itu haid. Maknanya kita kena mandi wajib lah hak terakhir. Dan kita tak perlu qada dah. Hak yang kita tertinggal tadi tu. Hak yang apa ni hak kita kata waktu ada darah kita dok semayang tadi kan? Maknanya dia kira waktu haid lah. Maknanya kita pun tak perlu qada. Okey. Faham tak Ti? Ya. Makna kira akhir itu mula daripada pukul 8 lah. Pukul 8 hari yang pertama tu lah. Pertama dia keluar darah. Ya. Kalau nak kira berapa kali hari, maknanya kena kira daripada hari pertama kau yang mari, kau yang kata mari dok. Ya. 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 Maknanya bermula hari pertama keluar darah tu dalam tempoh 15 hari. Maknanya kalaulah darah tu keluar sampai hari 15 hari lah darah dia. Jadi kalau dia tak semayang masa darah ada tu, hari pertama tu ada kan, hak dia tak semayang masa ada darah, maknanya burn. Tak perlu qada dah lah. Tak perlu qada sebab semua haid. Tetapi Sebab dia kira haid lah. dia kira haid. Tetapi kalau sampai 15 hari misalnya, hak tadi tu bukan banyak-banyak gitu. Maknanya sehari tu mungkin 3 jam, hari kedua 3 jam, lepas tu ada tak ada, hari ketiga tak ada. Jadi masa tak ada tu kita semayang. Hak masa ada darah tu kita dok semayang. Tiba-tiba sampai dah 15 hari, hari ke-16 tu tak cukup pun 24 jam. Jadi bermakna kita tidak ada haid di situ. Bila kita tidak ada haid, kita kena tengok balik. Hak kita tak solat masa ada darah hari tu, kena qada. Hak kita solat masa darah tak ada, tak perlu diqada. Sebab Mandi wajib dan semayang tu. hak nak kalau yang tidak apa ni Tak payah mandi tak payah mandi wajib lah yang tidak dihukumkan haid tu. Maknanya sampai hari ke-15, hari ke-16 tu tak perlu mandi wajib. Cuma kita kena qada solat hak yang kita tak tunaikan ketika ada darah. Yang mana ketika itu kita anggap itu akan menjadi darah haid. Ya tak? Tu.
hak sini ramai dah ni orang dak faham, orang tu dak faham. Maknanya kalau pelajar-pelajar tu benda sabar. Ni sebab Kak Nur berhadapan. Kak Nur berhadapan dengan orang ramai, orang tanya gini. Dah masa tu you dak mayang dia kata sebab dia ingat ke bila keluar darah tu memang haid, ya dah. Lepas tu you dak semayang masa tak ada darah tu. Sebab kita kan Kak Nur acak kali Kak Nur sebut kan. Kita kena beramal perkara yang zahir ketika itu. Perkara zahir ketika itu apa makna dia? Kalau ada darah, kita tak boleh solat. Bila tak ada darah, kita kena solat. Itu perkara zahir ketika itu. Itu maksudnya. Tapi apabila dah berlalu sehingga 15 hari dan kita boleh hukumkan darah yang keluar itu sebagai haid, maknanya darah itu haid lah. Kalau darah itu tidak boleh dihukumkan sebab dah cukup 24 jam, maknanya kita kena qada balik. Tak berdosa walaupun kita kena qada balik tu. Tidak berdosa sebab memang itu kaedah yang betul yang ditetapkan oleh ulama. Tak dosa maknanya kita dok semayang masa tu. Sebab kita telah beramal dengan perkara zahir ketika itu. Okey. Ada. Anak baru ni. 3 hari lepas ni tanya. Itulah juga. Dia macam warna tu mari kuning-kuning itu je. Lepas tu berhenti. Dia tak tahu dia kata Ismayang jugalah. Ismayang lah sebab dia tu macam tak yakin tu. Dia tanya pula saya. Dosa tak sebab dia Ismayang dia tu. Kalau semayang masa ada darah tu tak boleh? Ya. Kalau kita semayang masa ada darah tak boleh. Berdosa maknanya. Tapi andai kata dihukumkan istihadah. Sebab dia tak yakin. Dia kata macam tak tahu warna darah ke warna benda. Dia campur dengan macam kita nak mula-mula mari gitu kan. Ya. Lepas tu dia pun semayang juga. Dia kata dia bersih-bersih semayang. Lepas tu baru dah dia pasang. Okey. Sebab darah kan ada 5 warna. Lepas tu saya kata kena yakin lah. Kena yakin dulu lah. Sebab darah kan ada 5 warna. Warna keruh pun dikira darah. Kan kita kena terang gitulah nah. Maknanya darah warna darah ada 5. Warna keruh sekalipun maknanya dikira sebagai darah. Jadi bila ketika itu ada darah, kita tak boleh solat. Tapi andai katalah akhir-akhirnya memang kita haid, bukan haid lah. Maksudnya sampai 15 hari tu bukan haid. Maknanya tak apalah kita semayang masa ada darah tu. Sebab darah tu bukan darah haid. Ya dah. Tapi kita bimbang. Takutlah masa tu memanglah kita tak tahu lagi haid ke tak. Tapi sebab kita kena beribadat ataupun kita kena beramal ketika perkara yang zahir ketika itu. Tu. Maknanya kena pesan gitulah nah kan anak-anak kita. Kena apa ni? Lepas tu saya lagi kat ni. Berkaitan dengan wuduk tadi kan. Wuduk. Maknanya kan biasa kan ada kan kalau sebelum tidur kebiasaan kita amalan kita harian bukan nak mempermainkan bukan maknanya amalan harian sebelum tidur tu kita ambil semayang kan. Jadi kalau sekiranya dalam keadaan haid nifas. Lepas tu dia buat gitu juga sebelum tidur. Okey. Okey, memanglah maknanya sebagai adat memang ada pendapat yang katakan kalau dah jadi adat boleh, tapi sebenarnya ada perbahasan. Sebab kita ni maknanya kita buat ni maknanya kita buat sesuatu tu untuk dikira sebagai ibadah. Ya dah. Maknanya bukan kita buat sahaja-sahajalah. Walhal kita mandi sekalipun, kita mandi sunat ke mandi apa kan kita nak dapat pahala ibadah dan memang dalam agama kita ada yang perkara adat dia boleh bertukar menjadi ibadah dengan sebab niat. Jadi kalau kita tengok di sini kalau orang yang dah biasa buat memang menjadi adat kebiasaan, itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama kata okeylah sebab dah dia jadi adat kebiasaan, tetapi ada perbahasan pula selepas itu. Kita nak beribadat ni bukan terhad perkara itu saja. Banyak kita boleh beribadat dengan cara-cara yang lain.
Kalau kita tak boleh beribadat dengan cara lisan, contohnya kita tak boleh baca Quran ketika haid, kita boleh beribadat dengan cara lain. Kita boleh beribadat dengan, mungkin kita kata kita baca dalam hati, sebab kita tak boleh melafazkan bacaan Quran ketika haid kan. Kita boleh baca dalam hati, maknanya taklah katanya kita ni baca mentang-mentang kita kata itu menjadi adat. Macam anak Kak Noh, dia amalan dia macam biasa, kalau dia dah semayang dia baca mak surah. Kalau dia amalan dia baca mak surah maksudnya. Jadi kalau bolehlah tak baca mak surah kan? Kalau mak surah ustaz kata tak boleh, sebab dalam mak surah itu ada ayat Quran. Hak yang jadi doa boleh, hak yang ayat Quran tak boleh. Sebab apabila kita baca mak surah, kalau kita baca mak surah kan, kita baca seperti mana kita membaca Al-Quran. Ya tak? Irama kita tu yang kita alunkan tu macam kita baca Quran. Jadi tak boleh. Tak boleh. Tapi kalaulah ayat Quran, contohnya kita dengar berita buruk, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Itu mungkin sebutan kita tu tak sama dengan kita baca Quran. Maknanya kita lafaz macam tu, inna lillahi. Bila kita baca Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan lain gitu. Maknanya hak itu yang dibolehkan, setakat itu sahaja. Kalau kata dia anggap sebagai doa lah. Kalau hak doa, kalau berdoa yang tidak mengalungkan seperti membaca Quran, ustaz kata boleh. Itu. Okey, bagus tanya-tanya dah, sebab kita nak jelaskan. Kak Nur dengar tu, maknanya hak ada yang kata boleh macam mana, hak yang kata tak boleh tu macam mana. Gitu. Sebab kadang-kadang tu memanglah kalau kita tengok dari segi satu tu ada ustaz terang macam ni, sebab kita tengok perkara-perkara ni ia banyak khilaf sebenarnya. Ya dah. Banyak khilaf. Okey, kita tengok ni hak ni selagi ni. Apakah boleh berjimat dengan isteri sebelum isteri mandi wajib terlebih dahulu? Ini soalan kita kata soalan yang biasa juga orang tanya. Ni orang lelaki lah ni tanya ni, apakah boleh berjimat dengan isteri sebelum isteri mandi wajib terlebih dahulu? Dulu pun Izzah tanya juga ni dalam kuliah kita ni. Izzah pernah tanya. Okey, dulu Kak Nur kata maknanya mengikut setengah pendapat tu kata boleh. Tapi ada pendapat kata tak boleh. Lebih baik tak boleh. Kak Nur jawab gitulah dulu, sebab Kak Nur pun tak study lagi lah dengan molek-molek, sebab Kak Nur dengar hak yang Ustaz Haid ni lah, Ustaz Haid ni bercakap gitu. Okey, jadi kalau Kak Nur tengok daripada buku yang tebal tu, buku Bicara Darah Wanita, muka surat 993, dia kata boleh kerana isterinya hanya dihukumkan seperti orang berjunub. Maknanya macam hak Kak Nur tengah dululah, sebab Kak Nur pernah dengar Ustaz kata orang yang kedatangan haid, dia kering dah, cuma tak dah mandi wajib lagi. Maknanya dia dihukumkan seperti orang yang berjunub. Orang yang berjunub dia boleh masuk dalam masjid, dan dia juga boleh bersetubuh. Maksudnya sebelum mandi wajib tu. Jadi ustaz terang tu maksudnya bolehlah, sebab dihukumkan seperti orang yang berjunub. Maknanya tidak ada larangan daripada berjimat. Itu. Ini sebenarnya pendapat muktamad di sisi Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq. Hak ni. Kalau siapa-siapa ada kitab Bicara Darah Wanita tu karangan Maulana Mansur tu, muka surat 993. Ada dia tulis gini lah sebiji ni, macam Kak Nur baca saat ni. Okey. Tetapi Kak Nur pernah dengar ustaz lain yang menerangkan ketika dia menerangkan tentang kitab. Kitab yang dia guna tu, maknanya berdasar kitab tu dia ada dalil. Jadi pendapat ni mengatakan tak boleh berjimat sebelum mandi wajib. Sebab apa? Sebab dia guna dalil syarat boleh jimat ni apabila tidak ada darah dan mesti suci.
Itu makna kering dan mandi. Sebabnya kalaulah Kak Nur dengar ni Dr. Maza ni. Dr. Maza ni mufti Perlis. Ya tak? Mufti Perlis pernah dia terang panjang lebar. Ini lagilah jelas sejelas-jelasnya lah. Sebab dia terang satu-satu pendapat tu. Ada dia terang pendapat yang kata boleh. Ada yang pendapat kata haram. Jadi Kak Nur pun tadi pun Kak Nur dengar balik sebab Kak Nur nak terang dalam ni lah. Kak Nur dengar balik. Kak boleh tengok YouTube lah. Maknanya tarik je. Adakah boleh bersetubuh ketika darah kering sebelum mandi wajib? Tarik gitu je. Dia akan keluar. Ustaz Azhar pun terang juga. Ustaz Azhar kata haram. Tapi Ustaz Azhar taklah terang sedetail macam Dr. Mazhar. Cuma dia kata haram je. Dia ambil pendapat yang jumhur. Sebenarnya pendapat jumhur kata haram. Kalau dengar daripada Profesor Dr. Mazhar ni memang jelas sangat lah. Okey, Dr. Mazhar kata gimana? Dia kata hak kata haram itu kerana menghuraikan ayat Al-Quran iaitu ada dua keadaan bagi orang yang berhaid. Iaitu ayat tu lah nah. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza tu. Dia ada sambungan dia tu. Dia ada sambungan, dia ada dua perkataan di belakang itu. Hak yang pertama disebut perkataan tatahharna iaitu hatta tatahharna dah. Lepas tu hak tatahharna ni maknanya darah kering. Darah kering tu bermakna darah tak ada dah. Itu dia. Jadi maknanya hak yang berpegang kepada perkataan tatahharna hak tak ada darah ni, sebab tu dia kata boleh berjimat dengan isteri yang tak mandi wajib lagi. Tetapi pendapat hak yang satu lagi hak dia kata haram tu sebab tatahharna ni tak sempurna lagi. Sebab dia baru kering darah. Maksud suci tu sehingga perkataan hatta yathurna. Iaitu suci yang kedua tu. Maksud suci yathurna tu mandi wajib. Tu. Hak ni yang pendapat jumhur pegang ni. Maksud pendapat jumhur ni daripada mazhab 4 tu lebih daripada 2 pendapat. Maknanya 3 daripada 4 mengatakan haram. Itu maksud jumhur. Jumhur tu maksudnya kebanyakan mazhab mengharamkan. Itu. Jadi sebab dia kalau buka Quran, Kak Nur tak bawa Quran sini. Kalau buka Quran dalam surah Hamdanah, surah Baqarah tu. Ke surah Hamdanah, Kak Nur dah ingat dah mudah kan kita belajar ni. Dah ingat. Kak Nur pun dah ingat kau. Ayat hukum tu kan. Ayat hukum. Ada surah Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Tak tahu kau dah ingat dah nak. Tapi kalau bab hukum-hukum surah An-Nisa kan? Tapi sebaiknya ambil hak tu lah, hak itu lah kan. Yang kata berjunuk tu mungkin bagi orang yang berjunuk tak apa, tak mandi wajib nak ulang sekali lagi. Maknanya tu lah hukumnya kan. Sebelum mandi wajib. Jadi kita pakai hak tu lah, maknanya dalam keadaan kita nifas biarlah bersih dulu. Itulah maksudnya bila Dr. Mazhar tu terang gitu. Dia kata dah kita ni hak bila tahu dah perbahasan ulama gitu. Sebab ada ulama sampai kata hak bila kata haram tu maksudnya ada yang mengatakan bila seseorang itu telah melakukan jimat sebelum mandi tu dia kena bayar kifarah. Bermaksudnya benda tu memang berat lah kan. Kalau dah buat tu berat sebab kena bayar kifarah. Jadi sebaik-baiknya kita ambil pendapat jumhur lah yang kata tak boleh tu. Kena suci, betul-betul suci, mandi wajib dulu baru boleh. Maksudnya gitu. Okey. Jadi kita kena Zat. Ya. Kalau Tuhan beri ada cara hak dak bayar denda tu, kita pakai hak dak bayar denda lah. Dak kena denda lah Cik Zat. Yalah. Lah benda tu kan benda tu, memang comel bersih pun. Sebab apa? Sebabnya apabila keturunan kita, nasab kita kan
kita nak yang suci kan. Jadi kemungkinan masa dok suci kalau kita bersama kemungkinan akan melahirkan nasab. Jadi nasab tu kita tengok macam mana kan. Gitu. Aduh lah. Kalau apa ni Zek, nakal lah kek. Kalau kata seminggu lebih boleh tunggulah sekejap lagi pun nak mandi je dah dulu. Ya no. Gitulah maksud. Tapi maknanya Assalamualaikum Kak Nun. Waalaikumsalam ti Minta maaf nak tanya nak respon sikit tadi yang dalam Makzurah. Kemudian kan kalau nak tidur kan kita dah biasa dah baca beberapa ayat Quran beberapa ayat Quran kita baca jadi dibolehkan kan. Lepas tu saya ada terdengar dah kita dah biasa dah ambil wuduk, kita niat wuduk tu kita memang mazurah lah, kita niat wuduk tu untuk menjauhkan diri daripada gangguan syaitan. Jadi sama je macam kita membaca Quran yang ayat dah kita hafaz, yang kita biasa sebelum tidur supaya gangguan daripada syaitan. Macam mana Kak Nun? Saya adalah dengar benda ni. Okeylah, maknanya tujuan kita. Tapi kalau bolehnya jangan lafaz lah, kita baca dalam hati. Sebab kita ayat kita dah hafal kan. Baca je dalam hati, nak senang cerita lah. Gitu bagi Kak Anu lah. Bagi Kak Anu. Tapi kadang-kadang tu bila kita baca dalam hati tu, kalau kita dalam keadaan baring nak tidur tu memang terlalai. Tidur-tidur gitu je. Dah apa dah pun gitu pun. Maknanya kita, sebab orang-orang yang sentiasa baca pun dia baca tengok Quran ke macam mana. Ada. Kalau lah nak tidur dah. Ada macam orang Quran tu. Tengok Quran. Macam orang hafaz Quran tu. Quran. Dia macam orang hafaz Quran tu kan. Okeylah, kalau hafaz Quran sebaiknya baca dalam hati je lah. Itulah Kak Nur rasa gitu. Sebab Kak Nur pun beramal gitu. Boleh tu pun dalam keadaan suci pun bila nak tidur tu dah berbaring tu memang terbaca dalam hati je. Dok baca dah takut orang mengganggu orang baik kita baca tu. Maknanya baca dalam hati je. Kalau tertidur gitu lah. Gitulah Kak Nur. Dan memang dah dulu dah. Maknanya Kak Nur dah baca tengok Quran apa sebab memang dalam keadaan baring tu memang hafaz je yang kita hafaz. Sebab kita pun masa Kak Fuza dulu memang kita kebanyakannya menghafaz. Kita belajar ada satu silibus tu dipanggil subjek Quran Mufassar. Ya tak Nah? Nah? Ya. Jadi kau baca. Ya. Budak yang belajar ngafal. Bila cikgu ustaz nak dalam keadaan dia tak ada sembahyang, dia baca juga sebab ustaz suruh baca. Okey. Dia ada hak tu. Dia sebab gini sebenarnya. Okey, sebenarnya dia gini. Memanglah kalau hukum membaca Al-Quran ini 3 mazhab yang kata tak boleh baca. Kecuali mazhab Maliki sahaja yang kata boleh baca Quran dengan niat zikir. Itu dia. Jadi ada maknanya kalaulah di ma'ahad pondok-pondok tahfiz ke ataupun mungkin ada di sekolah-sekolah ke, maknanya yang memang fokus kepada anak murid dia untuk dia tetapkan, dia berpegang kepada mazhab Maliki ni. Ada. Tapi dia tak maksudnya orang awam hak biasa ni kalau bolehnya jangan war-warkan lah. Kalau dia sendiri nak mengamalkannya boleh. Macam kita belajar itulah nah. Kan kita belajar dengan tuan guru tu fiqh muqarran kan, perbandingan mazhab tu. Ada mazhab yang kata boleh, tak boleh. Jadi kita ni sebagai orang awam
kita boleh ikut mazhab lain, tapi ada syarat dia. Syarat yang pertama tu, kita mesti belajar. Kita mesti belajar perkara pokok apa yang dibahaskan oleh mazhab-mazhab tersebut. Tu satu. Kita kena tahu. Yang keduanya, kan ada 3 syarat kan? Qiraat sab'ah. Macam qiraat sab'ah juga. Qiraat sab'ah tu bukan kata kita tak boleh baca mengikut bacaan imam-imam yang lain. Boleh. Tapi kalau kita nak baca, kita sebagai tok imam, kita nak baca dalam solat. Yang memang makmum tak tahu ke benda. Tapi kalau makmum kita tu, pelajar-pelajar kita yang memang kita sedang belajar, boleh. Contohnya kita ni tok guru. Lepas tu anak-anak murid kita belajar belaka dah ni. Imaman. Kita pun nak apply kan lah, nak amalkan lah. Kita jadi tok imam. Anak-anak murid kita tahu belaka dah. Maknanya bacaan siapa-siapa. Kita pun boleh ikut. Tapi kalau makmum kita tu orang yang tak tahu, tak pernah belajar bab qiraat ni, tak boleh. Gitu. Masalah yang sama lah. Kita salah dah bacaan tu. Masalah yang sama. Dan Kak Nun ada just sebut aja masa tu. Yang saya betul betul. Yelah, sebabnya Kak Nun dah pindah kepada golongan Muqtadah masa masuk tu kan. Jadi Kak Nun pun ada berapa tekan dah mau bertadaah ni. Sebab di kalangan kita kan ni ramai Muqtadah. Ya tak? Sebab hak yang Kak Nun boleh kabarnya kan, Kak Nun kata dah ada perkara yang berbeza antara golongan Muqtadaah dengan Muqtadah ni. Ada perkara yang sama, kan? Jadi hak ni lah kita nak faham semula. Supaya tidak keliru. Sebab kadang-kadang mungkin orang faham hak golongan Muqtadaah. Dia tak faham golongan Muqtadah. Ada orang dia faham Muqtadah, dia tak faham Muqtadaah. Jadi Kak Nur rasa kita kena buat kelas pula rasanya hak bahagian cara kira saja. Ya tak? Yelah, bila dah faham ni, bila kita tengok kira macam-macam situasi, dia akan reflect lah apa yang kita faham tu, dia lagi faham. Betul kan? Yang Muqtadaah ni kan, yang berbeza memanglah yang Kak Nun explain kepada kita ni yang Muqtadah, sebab memang majoriti daripada kita ni memang masalah yang Muqtadah. Jadi Kak Nun bagi ada satu senario Muqtadah ni tadi, anak-anak yang baru mula haid. Boleh tak Kak Nur bagi lagi 3 situasi, maknanya yang kita boleh apply yang Muqtadaah ni. Jadi apabila masalah tu datang, kita terus kenal pasti, okey, ini budak yang baru first. Siapa lagi yang lain-lain? Sebenarnya panjang cerita, tapi kalau nak ringkasnya boleh lah. Sebenarnya memang panjang ceritanya. Golongan Muqtadaah ni pun panjang, Muqtadah pun panjang, sebab dia ada yang sama dan ada yang tak sama. Itu jadi masalahnya. Sebab kemungkinan di sinilah kita buat semula lah kita buat, sebab dah akan selesai untuk untuk sejam tu memang dah akan faham lah agaknya. Okay. Dah sebab saya kan baru masuk semangatnya. Gitulah kita kena buat perasaan masuk je. Tak apa nanti kita buat semula kuliah sekali lagi. Kita bincang pasal ni je. Pasal nak kira, cara kira sahaja. Cara kira. Ya tak? Yelah, yang ni tadi mungkin boleh nanti kita boleh list down kelompok. Maksud saya kelompok tadi tu, yang kelompok macam yang pertama, kemungkinan yang Muqtadaah ni adalah anak-anak yang mula didatangi haid. Itu ada masalah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi kita jadi kita macam aware lah, sebab masalah-masalah ni adalah masalah-masalah yang jarang. Kelas ni jadi macam tak tahu lah saya. Itulah sebab Allah dah campak dah rasa tu. Sebab benda ni bukan semua orang yang dapat, yang suka belajar benda ni. Tapi sepatutnya kita kena belajar. Tapi tak semua orang mendapat hidayah lah kita kata tak. Maknanya. Gitulah. Sebab ya. untuk pada Zek. Ya.
Cik Z ulang balik pula tak apa kelas ni. Biar hak tula pun boleh kita kau faham lagi insya-Allah. Iyalah, maknanya hak yang penting cara kiraan tu lah. Lepas tu hukum-hukum tu maknanya kita dalam masa yang sama kita sentuh lah apa-apa benda hak yang penting. Mungkin ada orang baru tau. Hak darah-darah keluar di luar waktu haid dan nifas tu. Okey 2 jam dah kita ni. Okeylah. Sebelum Kak Nur mengakhiri majlis, Kak Nur mohon maaf. Andai sepanjang kita bersiaran ini ada kata-kata yang terkasar bahasa yang menyentuh sanubari semula adik-adik ataupun kawan-kawan Kak Nur, dan Kak Nur minta maaf banyak jugalah ya. Kepada semualah. Mungkin ada juga yang tersentuh hati. Dan dalam masa yang sama Kak Nur mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala andai ada tersilap menyampaikan ilmu Allah ini yang berkaitan dengan hukum hakam. Apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu merupakan kelemahan diri Kak Nur sendiri, dan Kak Nur sudahi dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.